Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa di Garasi TV hari ini untuk siaran 4 dari bulan November 2021. Saya ucap terima kasih banyak kepada sambutan luar biasa untuk video Ali Terra Rosa Ekspedisi Showcase at Garasi. Kerana tak dijangkakan afterlife itu hari hanyalah sekitar 50,000. Tapi hari ini dah hampir nak mencapai 300,000. Saya rasa akan capai 300,000 tu sebelum 12 malam ni. Saya rasa luar biasa trafik. Ada berapa trafik untuk kita mulakan tuan-tuan yang nak tahu tentang krisis yang paling besar sekarang adalah perang saudara di Ethiopia, yang menjadikan satu krisis yang sangat unik kerana Ethiopia adalah bumi yang colourful. Ethiopia dalam namanya Habsyah, yang Habsyah yang di mana di situlah lahirnya Abrahah dalam cerita tentera bergajah ingin datang memusnahkan Kaabah. Kalau kita ingat tahun kelahiran Rasulullah dipanggil tahun gajah adalah kerana sejarah Abrahah, di mana sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, diputerakan pada tahun yang sama berlaku peristiwa di mana Abrahah telah menghantar tentera bergajah, dan tentera bergajah datang ingin memusnahkan Kaabah kerana Abrahah mengatakan ajaran Ibrahim bukanlah sebenar tetapi menyembah Abrahah adalah sebagai Tuhan. Jadi apabila Abrahah menghantar tentera bergajah, maka itulah tahun yang kita kenang sebagai tahun gajah, tahun kelahiran Nabi. Itu nama Habsyah yang lama. Apabila Habsyah moden, dia terbelah kepada 3 bahagian. Sekarang dipanggil sebagai Ethiopia, Djibouti dan Eritrea. Dalam 3 hari lepas, sebenarnya krisis bermula sejak bulan lepas, iaitu sejak bulan Oktober. Tapi yang besar adalah dalam 3 hari terakhir ini, di mana perang saudara di antara kaum Tigray ataupun mereka yang tinggal di Tigris bersempadan dengan Eritrea, berperang dengan puak kuasa pemerintah, iaitu pemimpin yang dikenali dengan nama Abiy Muhammad Ali. Itu seorang Perdana Menteri berketurunan Islam. Islam adalah agama yang kedua terbesar dengan sekitar 34% ya. Manakala Kristian, campuran daripada Kristian Ortodok dan Katolik mewakili 63% penduduk di Ethiopia. Tapi krisis ni pelik tuan-tuan kerana dia tidak berasaskan agama. Krisis ini berasaskan kepada suku, di mana walaupun majoriti penduduknya ada Kristian adalah 60% dan Islam adalah 33%, tetapi kedua-dua puak ni dia tidak begitu berpegang pada agama, di mana puak yang dikenali sebagai Oromo yang mewakili 35% ataupun 38 juta, kerana total penduduk Ethiopia adalah 115 juta. Oromo dan Amara. Oromo ni 35% ataupun 38 juta, dan Amara ni 30% ataupun 30 juta. Berperang dengan kumpulan minoriti Tigray yang tinggal di Tigris. Tigris ni bersempadan dengan Eritrea. Puaknya dikenali sebagai Tigray. Tigray adalah puak yang sama dengan sebuah negara yang dibentuk berasaskan kaum, iaitu Eritrea. Jadi Eritrea telah membekalkan tentera dan senjata, bergabung dengan puak Tigray dan kini mula menyerang Addis Ababa, pusat pentadbiran. Apabila mereka menguasai Tigris dan kemudian mereka melancarkan serangan sampai ke Melele, dan kemudian mereka sampai lagi ke satu bandar di luar daripada bandar Addis Ababa, 24 jam yang lalu Presiden Presiden Abiy telah mengumumkan darurat di seluruh negara Ethiopia bagi memastikan dia dapat menewaskan pejuang Tigray yang dibantu oleh tentera Eritrea yang melancarkan serangan dan kini telah hampir sampai ke Addis Ababa. Krisis ini menarik kerana dia menambahkan lagi suasana Ethiopia yang sudahlah miskin dan kebuluran dan berada dalam senarai 25 negara paling miskin di dunia. Dan dia juga akan menjerumuskan perang kaum yang kita akan ingat dalam sejarah puak Tutu dan puak Tutsi yang pernah berperang di Afrika tu. Ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat sekarang hari ini semua berita utama, ada 2 je berita utama yang dimainkan oleh semua media antarabangsa. Satu adalah sidang COP26 ataupun persidangan
mengenai iklim sedunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang kini diadakan di Glasgow, Scotland, ataupun disebut sebagai sidang UK, yang banyak benda-benda mengenai isu alam sekitar telah dibangkitkan, di mana untuk pertama kali kita mendengar kejutan kerana United Kingdom akan mengetuai dana terbesar untuk memastikan pemeliharaan alam sekitar dan peningkatan suhu dengan menempatkan 100 juta pound, iaitu kira-kira 560 juta ringgit Malaysia bagi kajian dan juga proses pemeliharaan alam sekitar, dan negara-negara lain juga menyertainya. Dan yang kedua, media antarabangsa sedang mengambil langkah tentang Tigray. Saya pernah nak bincang tentang Tigray pada 2 bulan sudah, apabila tentera kerajaan yang dipimpin oleh Abe Ali dituduh membuat serangan dan menangkap 200 remaja, dan kemudian 200 remaja ini resap. Mereka pergi mandi di satu kawasan perairan. Kemudian dipercayai tentera kerajaan datang dan menculik, dan hingga akhirnya 200 remaja ini tidak ditemukan. Sebahagian mengatakan dibunuh dan sebahagian mengatakan diculik. Oleh kerana beberapa kekejaman telah dilakukan oleh tentera, dia telah mendapat perhatian antarabangsa. Kalau setakat semalam saya tengok dunia antarabangsa masih lagi tidak memihak, menyeru kedua-dua pihak untuk berdamai, iaitu puak minoriti Tigray yang disokong oleh tentera Eritrea dengan puak pemerintah, iaitu gabungan daripada kaum yang hampir sama, Oromo dan Amara. Di mana Oromo dan Amara ni walaupun berpecah dua, dengan majoritinya adalah penganut Kristian dan 30% adalah Islam, 60% lebih sikit adalah Kristian, dan mereka menjadi kaum terbesar di Ethiopia, tetapi mereka memerangi suku yang lain. Jadi dia bukan perang agama, dia lebih kepada perang puak yang menjadi isu sekarang, iaitu perang puak. Untuk pengetahuan saudara, secara puratanya majoriti orang Ethiopia adalah daripada Kristian Ortodok, iaitu sekitar 38 juta daripada 115 juta penduduk. Kemudian ada Katolik dalam 20% ataupun 30 juta orang. Kemudian kita ada masyarakat Islam 35% ataupun 38 juta orang. Ketika saya sampai di Ethiopia tahun 2006, krisis perang kaum ni tak menjadi isu. Waktu itu rampasan kuasa tentera lebih daripada dominasi. Tentera menyokong ahli politik, tentera bergabung dengan ahli-ahli politik tertentu. Saya dah cerita pada saudara bagaimana saya sampai pada Addis Ababa dan turun je pada airport, saya dipukul oleh tentera. Dan dia hantar dengan flight yang sama untuk terbang balik pula ke Doha. Kemudian terpaksa buat application lagi sekali, walaupun dia benarkan visa on arrival, tapi kemudian apabila tentera membuat rampasan kuasa, visa on arrival dibatalkan, kita kena mohon lagi visa dan saya masuk semula. Tapi pada waktu itu Ethiopia hanya dikenali dengan krisis kebuluran yang menyebabkan kematian berpuluh-puluh ribu orang, dan hampir selain daripada 20 juta penduduknya pada waktu itu sekitar 100 juta orang dalam keadaan kebuluran, dia ada juga 6 juta pelarian Somalia yang lari datang berlindung. Jadi oleh kerana Somalia pelariannya juga kebuluran, penduduk tempatan juga kebuluran, maka Ethiopia telah menjadi perhatian dunia. Jadi itu waktu tahun saya pergi adalah tahun di mana krisis kebuluran bukan saja menyerang Ethiopia, juga Somalia, juga menyerang negara-negara Sub-Sahara. Yang banyakkannya adalah Islam, Niger, Mali, Malawi. Itu negara-negara yang mengalami masalah kebuluran kerana cuaca panas ataupun apa yang dipanggil sebagai bencana equinox telah memusnahkan hasil tuaian. Tanpa hasil tanaman dan hasil tuaian, berarti mereka kehilangan ekonomi mandiri, kerana Afrika ekonomi utamanya adalah mereka menanam tanaman untuk kegunaan sendiri. Tapi apabila datang suhu panas yang memusnahkan Afrika sebanyak 4 kali dalam pusingan equinox 84, 87, 94 dan tahun 2000. Tapi kesannya tu sampai 2006 masih lagi berlaku kebuluran yang besar di negara-negara Sub-Sahara dan di negara-negara tanduk Afrika. Tanduk Afrika ni apa kita nak panggil? Ya, tanduk Afrika disebut dalam Inggeris adalah Horns, tanduk Afrika. Jadi negara-negara dia adalah paling hujung dalam tanduk Afrika, Ethiopia. Jadi bagi mereka yang follow krisis ni, saudara harus faham dia bukanlah krisis agama, kerana pemimpinnya Abe Ali daripada suku Oromo, orang pertama Oromo yang menjadi Perdana Menteri, dan dia disokong oleh puak yang hampir sama suku dengan mereka, sub-suku juga, iaitu Amara. Dan mereka berperang dengan puak Tigray yang datang daripada sempadan. Dan puak Tigray sempadan ni dia kebetulan sama dengan bangsa Eritrea, yang sebuah negara yang telah berpecah daripada Ethiopia dan bentuk sebuah negara merdeka.
Jadi dengan sebagai kaum minoriti, Tigray menganggap berlaku pembulian, pemerkosaan dan pembunuhan berleluasa oleh tentera yang dikuasai oleh puak Oromo dan Amara yang menyebabkan mereka bertindak balas. Dan setakat ini serangan yang dilancarkan oleh mereka gagal dikekang oleh tentera kerajaan dan mereka berada di luar di bandar paling dekat Melele, iaitu di luar daripada bandar Addis Ababa. Itu je saya share dengan saudara hari ini, sedikit perkembangan antarabangsa. Kerana saya pun share lah walaupun dia bukan isu panas. Tapi setiap kali kalau saudara masuk garasi, saya update lah beberapa isu yang saya rasa sedang diperhatikan secara besar oleh masyarakat antarabangsa tapi kurang mendapat liputan media di Malaysia. Oleh kerana saya bimbang saudara beranggapan bahawa ini adalah perang Islam Kristian, maka saya betulkan dia bukanlah perang Islam Kristian tetapi adalah perang antara etnik, di mana majoriti Oromo dan Amara yang telah pun berjaya bergabung dan hampir disebut satu bahasa, dia sebagai ethnic cousin yang dia panggil, tetapi berperang dengan puak Tigray minoriti, tetapi mendapat sokongan daripada Eritrea yang mempunyai persamaan bangsa walaupun berbeza negara.